Antara paparan menarik hari ini, Pakatan Harapan Barisan Nasional rancak runding kerusi Kedah. Anthony Loke tidak tahu ada usaha singkirkan Ketua Menteri. Sanusi dakwa pergaduhan Pakatan Harapan Barisan Nasional sudah dijangka dan menyeronokkan. Sultan Johor murka dengan gerakan cuba gagalkan kerajaan. Naib Presiden Amanah Mujahid Yusof mengingatkan pihak tertentu yang giat menyebarkan dakwaan kononnya lembaga tabung haji menjual asetnya kepada orang bukan Islam. Mujahid yang pernah menjadi menteri bagi hal ehwal Islam selepas PRU ke-14 pada 2018 lalu berkata, fitnah tersebut sudah tersebar dengan sangat meluas dan menyebabkan kebencian. Pihak terbabit katanya seperti tidak mengendahkan persoalan dosa dan pahala serta nasib yang menimpa pihak yang difitnah. Dia juga menegaskan persoalan yang dibangkitkan itu bukan membabitkan dirinya secara peribadi, sebaliknya melibatkan pihak yang lebih ramai dan meluas. Katanya, bukan soal saya tapi persoalan umat. Mohon maaflah kepada tabung haji milik umat ini. Beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah. Mengiringi kenyataan itu adalah rakaman audio Mujahid mengulas mengenai keputusan di bawah Mahkamah Tinggi Shah Alam semalam pada Februari tahun 2020 yang lalu. Bekas Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Selangor, Ahmad Dusuki Abdul Rani mendakwa langkah diambil tabung haji untuk memindahkan hak milik 4 hotel regensi itu sebagai satu pengkhianatan besar dan jahat terhadap umat Islam di negara ini. Menganggap langkah berkenaan yang diambil kerajaan Pakatan Harapan ketika itu sebagai menstrukturkan semula tabung haji sebagai tidak logik. Ahmad Dusuki juga mendakwa ia akan dikenang orang ramai sehingga ke liang lahat. Ni tengok bagaimana jahat yang dilakukan ini. Tanggung ni kamu kena tanggung sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan main-main harta orang Islam kan ni. Nak dapat ni bukan main, susahnya nak dapat. Kawasan strategik jual hotel Al-Usta tu misal contoh. Yang ni kalau orang sebut sampai mati masuk dalam kubur, orang sebut. Orang sebut sampai masuk dalam kubur. Nak dapat balik yang ni. Proses rundingan kerusi antara parti dalam kerajaan perpaduan untuk pilihan raya negeri di Kedah akan dilakukan dengan beberapa siri perbincangan. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Mahfuz Omar berkata, proses rundingan itu memerlukan masa untuk mencapai kesepakatan. Katanya perundingan baru sekali dan bakal melalui beberapa kali rundingan dan kita perlukan sedikit masa untuk menyelesaikannya. Justru itu, perbincangan ini juga merupakan pertemuan secara dalaman dan kita tidak mahu proses rundingan tersebut diperbesarkan pada awam. Sebelum ini, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi memaklumkan proses pengagihan kerusi di negeri itu sudah hampir dimuktamadkan. Dalam pada itu, Mahfuz yang juga Naib Presiden Amanah membidas kerjasama proklamasi Melayu yang melibatkan Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang dan pengerusi Gerakan Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad. Katanya proklamasi tersebut dilihat mengundang kepada semangat Osobiah di samping ia juga bertentangan dengan Presiden Abdul Hadi yang pada satu ketika dahulu menolak pemikiran tersebut. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal menyifatkan calon PAS tidak wajar diangkat sebagai wakil rakyat selepas banyak rekod menunjukkan pemimpin parti itu kalah dalam kes sama fitnah. Beliau berkata pengundi patut menolak calon-calon PAS dalam pilihan raya negeri nanti kerana negara dalam fasa menuju kestabilan, maka orang-orang politik yang memfitnah atas nama agama tidak diperlukan. Katanya, saya menyuruh semua penyokong pengundi Perikatan Nasional di mana PAS merupakan komponen terbesar. Calon-calon PAS tidak boleh lagi kita terima kerana mereka mendukung politik fitnah, politik pembohongan. Sebagai parti Islam, amat memalukan kerana terus-menerus melempar fitnah sehingga saat ini walaupun mahkamah telah membuktikan mereka bersalah. Mereka tetap menggunakan isu umat Islam tidak dijaga dengan mengambil contoh aset umat Islam. Contohnya dijual ketika Pakatan Harapan 22 bulan menjadi kerajaan. Beliau merujuk kepada kes membabitkan bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS, Ahmad Dusuki Abdul Rani yang gagal dalam rayuannya di Mahkamah Tinggi untuk meneruskan samad fitnah terhadap Mujahid. Dusuki menerusi video ceramahnya sebelum ini mendakwa aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam. Mujahid kemudian tampil membidas hal tersebut dengan memuat naik ciapan balas terhadap Dusuki yang berbunyi, seorang ustaz berdusta berpuluh ribu jadi mangsa. Belagak tahu segalanya, akhirnya telan api fitnah dalam perut dia sendiri.
hingga kini tidak pernah tarik balik pendustaannya. Rentetan ucapan Mujahid pada 22 November 2020 itu, Ahmad Duzuki tampil mengemukakan sama fitnah yang kemudian makan diri apabila dua mahkamah memutuskan Mujahid tidak bersalah dan tidak mengeluarkan sebarang fitnah kerana aset TH tidak pernah dijual. Pada masa sama, Mujahid berkata, negara bakal rosak jika mempunyai wakil rakyat yang sentiasa mengiyakan fitnah dan berpendapat pengundi di 6 negeri wajar menolak calon Perikatan Nasional demi kestabilan dan perpaduan. Setiausaha Agung DAP Anthony Long menyifatkan dakwaan wujudnya langkah politik dalam DAP yang mahukan Lim Guan Eng kembali menerajui pentadbiran Pulau Pinang hanya kabar angin semata-mata. Long menjelaskan beliau tidak tahu menahu mengenai dakwaan wujudnya cubaan dalaman untuk menyingkirkan Chow Kun Yeow sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang selepas pilihan raya negeri akan datang. Beliau juga menegaskan tidak menerima sebarang memorandum daripada mana-mana anggota Dewan Undangan Negeri DAP Pulau Pinang yang mahu Kun Yeow diganti. Saya tak terima apa-apa gesaan. Itu mengikut rumor saja. Saya tak tahu rumor itu daripada siapa. Dikatakan ada 3 adun tapi saya tak pernah terima apa-apa memorandum ataupun mana-mana surat daripada mana-mana adun. Sebelum ini, sebelah portal berita mendakwa kononnya terdapat desakan dari dalam DAP yang menyangka Kun Yeow daripada kembali menjadi Ketua Menteri selepas PRN akan datang. Laporan tersebut mendakwa pengerusi DAP Lim Guan Eng bakal kembali menerajui kerajaan negeri selepas mendakwa Kun Yeow dilihat tidak berkesan sebagai Ketua Menteri. Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno menyifatkan kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ketika ini semakin bercelaru. Menteri Besar Kedah itu memberi contoh isu pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Beliau berkata, perkembangan berlaku juga membuktikan siapa sebenarnya abang besar dalam kerjasama yang terjalin antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional selama ini. Mengulas lanjut, beliau mempertikai mengapa Parti Amanah Negara sahaja perlu memohon maaf kepada UMNO atas keterlanjuran pemimpinnya mengeluarkan kenyataan berhubung isu pengampunan Najib, sedangkan DAP yang membuat kenyataan sama tidak perlu berbuat demikian. UMNO minta ampun bagi pihak Datuk Seri Najib. PAN tak setuju. UMNO marah PAN. PAN minta maaf kat UMNO. DAP kata mereka pun tak setuju, tapi UMNO tak kata apa kat DAP. Kan celaru. Kemarin Amanah memohon maaf kepada UMNO atas keterlanjuran kenyataan dikeluarkan pengarah komunikasinya Khalid Abdul Samad berhubung isu pengampunan terhadap Najib. Timbalan Presidennya Datuk Seri Salahuddin Ayub dalam kenyataannya berharap isu terbabit dapat diselesaikan dan beliau sendiri sudah berjumpa dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta timbalannya, Datuk Seri Muhammad Hassan bagi menerangkan keadaan sebenar. Sebelum ini, UMNO Kelantan memberi kata dua kepada Khalid susulan kenyataannya yang merayu Yang di-Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan supaya menolak permohonan Najib untuk diampun dan dibebaskan dari penjara. Dalam pada itu, Muhammad Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional berkata, sikap UMNO terhadap DAP dalam isu pengampunan Najib ini menunjukkan bahawa DAP sebenarnya menjadi abang besar dalam kerjasama PH dan BN. DAP dia tak ni kata apa. Dekat PAN dia bully gitu ya. Saya kesian dekat PAN. Kan? Tak ada sehari pergi minta maaf terus. Dalam kenyataan berasingan, Muhammad Sanusi berkata, UMNO perlu menghormati pendirian amanah berhubung isu pengampunan Najib. Semalam, Ken Min yang juga bekas ahli parlimen Bangi memberi peringatan agar batasan yang ada dalam perjalanan kerjasama antara PH dan PN tidak boleh dilanggar kerajaan. Antaranya termasuk pembebasan Najib Razak sebelum hukuman penjaranya tamat. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah rakyat telah menaruh harapan tinggi dalam PRU15 dengan memberi undi mereka kepada 222 wakil rakyat untuk mengembalikan kestabilan politik negara. Sultan Johor menyuarakan kebimbangan terhadap desas-desus berkenaan kestabilan kerajaan yang terus kedengaran sehingga kini meskipun sudah 6 bulan pilihan raya umum ke-15 diadakan. Namun titah baginda sehingga kini 222 ahli parlimen ini masih tidak dapat bersepakat sehingga ada gerakan yang cuba menggagalkan kestabilan yang sedang dibina. Titah baginda, keadaan sebegini adalah tidak sihat untuk semua lapisan negara kita, baik dari segi sosial, ekonomi maupun kedudukan kita di peringkat antarabangsa. Sudah-sudahlah sampai bila lebih 30 juta rakyat Malaysia hendak menanggung keadaan sebegini. Ekonomi perlu dipulihkan, kesejahteraan dan kemakmuran negara mesti diutamakan. Isnin lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui sememangnya wujud konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, namun menegaskan ia sebagai tidak berasas. Beliau yang juga Presiden PKR berkata,
Biarkan kumpulan dipanggil pengigau itu berterusan meraja komplot, sebaliknya kerajaan akan terus menumpukan kerja utama terhadap negara. Komplot tu ada, tapi tak ada asas. Jadi kita tumpu kerja. Kalau dia tak ada komplot, dia kerja apa? Jadi dia dijalankan tugas dia. Kita jangan tulah kerajaan. Dia tiap bulan dia ada strategi. Sekian Rentasan Malam di TV pada hari ini.